pada viewers kita tadi memang ngam-ngam kena dengan video yang telah kita sediakan. Terima kasih kepada pesakit dan anak tersebut. Terima kasih kepada Dr. Jas sebab sudi buat lakonan semula demi awareness. So guys, kalau dekat luar sana anak-anak anda mengadu sakit dada ya dan sampai dia terduduk macam yang Dr. Jas kata tadi, anak-anak kita tak pandai menipu dan kemungkinan besar memang tak menipu lah ya guys. So membawa anak-anak dengan segera berjumpa dengan doktor pakar pediatrik cardiologist pakar pediatrik yang train dalam jantung adalah langkah yang terbaik ya. Sebab macam ECG dan buat CT scan jantung, X-ray, scan jantung untuk budak-budak dan sebagainya hanya boleh dibuat oleh pakar jantung kanak-kanak pediatrik cardiologist ya, dan interpretasi mereka adalah yang terbaik. Jadi dapatkanlah opinion dan suggestion daripada pakar yang betul. Kadang-kadang adalah jiran kita, adik-beradik kita kata tak payahlah bawa dulu, urut-urut dulu dan sebagainya, tetapi nanti kalau apa-apa yang berlaku kita yang terpaksa menanggung masalah ataupun risiko-risiko tersebut. Jadi doktor, macam yang kita nampak dalam video tadi, bila anak cakap sakit dada, pegang dada ya, ada yang kata tolong urutkan sahaja. Dr. Jas dah cakap dah tadi, sepatutnya kena bawa berjumpa dengan doktor pakar pediatrik sendiri. Biasanya, saya nak tambah sikit soalan ni doktor, biasanya bila kanak-kanak ini datang dibawa oleh parents berjumpa dengan doktor atas komplain chest pain, sakit dada, apa investigation yang doktor buat dan apakah perkara yang doktor suspect? Apakah antara diagnosis yang menakutkan, diagnosis yang rare lah, yang pelik yang doktor pernah jumpa? Okey, masalah jantung, masalah sakit dada di kalangan kanak-kanak boleh disebabkan oleh 3 perkara ya. The first one is penyakit otot dada. So penyakit otot dada boleh disebabkan oleh radang otot dada selepas batuk dan selsema atau selepas kanak-kanak itu sangat aktif atau jatuh. Alright, so macam mana kita tahu ini adalah penyakit otot dada? Budak itu akan berasa sakit bila kita sentuh dada dia, dan sakit dada ini lebih teruk bila dia tarik nafas dalam, take a deep breath in atau bergerak. Alright, so itu tidak menakutkan langsung. Okay, dan kebanyakan masa kita dapat tahu mengenai, kita boleh buat diagnosis penyakit otot dada ini based on simptom dia. Tetapi memang kita perlu confirm dengan membuat investigation atau dengan membuat ujian yang saya akan terangkan sekejap lagi. Okay. And then sakit dada juga boleh disebabkan oleh penyakit paru-paru seperti radang paru-paru, pneumonia, bronchitis atau penyakit asma. Tetapi apa yang merisaukan saya ialah penyakit jantung di kalangan kanak-kanak yang menyebabkan sakit dada. Penyakit jantung ini boleh disebabkan oleh jangkitan jantung, disebabkan jangkitan virus atau bakteria, jantung bengkak, dan jantung bengkak ini boleh disebabkan oleh jangkitan virus atau bakteria dalam selaput jantung atau dalam otot jantung, ataupun ini boleh disebabkan oleh masalah kod genetik yang luar biasa atau masalah bahan kimia dalam darah yang kita panggil metabolic disorder yang luar biasa. Kadang-kadang masalah metabolic disorder atau masalah kod genetik ini tidak akan dikesan atau susah dikesan bila baby baru lahir atau bila kanak-kanak itu muda. Manifestasi dia akan berlaku bila kanak-kanak itu sedang membesar. Alright. Next thing ialah masalah jantung, saluran jantung tersekat. Saluran jantung sebelah kiri yang tersekat yang kita panggil aortic stenosis. Mungkin bila kanak-kanak itu muda pada masa itu, tahap dia tak tinggi dan semakin dia membesar, tahap dia sekatan saluran darah ke sebelah kiri jantung menjadi lebih ketat yang mengurangkan pengaliran darah kepada sebelah kiri jantung. So budak itu boleh cakap dia sakit dada yang teruk atau terus pingsan. Okey, rentak jantung yang luar biasa pun boleh menyebabkan tiba-tiba sakit dada. So sebenarnya bila kanak-kanak itu mengadu sakit dada, sebenarnya rentak jantung dia sedang sangat laju. So kita panggil dia palpitation. Tapi dia tak tahu macam mana nak cakap jantung saya cepat. Dia cakap, sakit dada. Sebenarnya jantung dia sedang berdebar sangat cepat. Okey? Dan ini menyebabkan ketidakselesaan yang budak-budak itu report sebagai sakit dada. Okey? The next thing is saluran darah yang tidak normal.
saluran darah secara kelahiran yang tidak normal, saluran darah koronari. So jika dia tidak dikesan pada masa awal dan budak itu boleh mendapat sakit dada bila dia semakin besar. Okey. Masalah penyakit jantung lain yang boleh menyebabkan sakit dada adalah ketumbuhan dalam jantung, kanser. Ketumbuhan sama ada dia kanser atau ketumbuhan yang bukan kanser. Okay, and then masalah jantung yang kita panggil acquired heart disease yang boleh didapati di budak-budak kurang daripada 5 tahun, seperti masalah imun atau masalah berkenaan dengan kod genetik yang kita kenali sebagai penyakit nodus limfa atau penyakit mucocutaneous syndrome, iaitu Kawasaki disease. Okay. So saya lebih research masalah jantung because bila budak-budak datang untuk consult atau ibu bapa bawa dia untuk consult chest pain, sebenarnya kanak-kanak ini kebanyakan masa mereka tidak dapat because mereka sangat muda dan ibu bapa pun sangat risau, mereka tidak dapat bagi tahu secara betulnya tempat yang mana paling sakit. Okay, so kita duduk dengan dia, satu kanak-kanak itu kita tolong dia untuk mengesan tempat mana yang paling sakit. Adakah sakit dengan pernafasan, adakah dia rasa nak pitam atau pingsan, adakah kanak-kanak itu rasa jantung dia berdebar-debar atau the heart is racing very fast, adakah dia rasa lemah. Selepas kita ambil semua history, kita panggil ni history, kita dapat tahu simptom dia, kemudian cek kanak-kanak dan remaja, cek jantung dia dan buat ujian. Ujian yang selalunya dibuat ialah ujian elektrokardiogram untuk mengetahui elektrik jantung. Daripada elektrik jantung yang telah video yang kita telah tengok sebelum ini, kita boleh tahu rentak jantung dia, sama ada semua interval yang kamu tunjuk tadi itu normal ke tak normal. Okey, kadar denyutan jantung dia. Alright, dan ada okey, dan seterusnya untuk saiz dada, saiz jantung, sama ada cecair di keliling jantung atau jantung nampak bengkak, dan the next investigation is scan jantung. Bila kita boleh buat secara 100%, kita boleh mengetahui sama ada struktur jantung dia, denyutan jantung, fungsi jantung secara terperinci. Alright, faham. So guys, kalau saya dapat recap apa yang Dr. Jas bagi tahu, ada beberapa perkara yang sebagai pakar jantung kanak-kanak, Dr. Jas risau. Beberapa struktur yang boleh memberikan sakit ataupun rasa tidak selesa kepada anak-anak ini di kawasan jantung mereka. Kadang-kadang jantung, kadang-kadang bukan jantung. Tapi macam mana kita nak teka dia sakit daripada mana, dekat mana tu, kena buat test-test seperti yang doktor kata tadi. Tapi guys, you all jangan pergi hospital request buat test-test tersebut. Doktor yang akan decide test mana yang perlu dibuat melalui apa yang Dr. Jas kata tadi, sejarah penyakit, pemeriksaan awal dia, dan daripada sana dia akan nasihatkan apa yang perlu buat, apa yang patut. Tak boleh buat semua macam satu package. Kita kena tengok mana yang patut dan mana yang tak patut, dan perkara tersebut akan diputuskan oleh doktor pakar sendiri. Jadi apa yang paling penting adalah you all berjumpa dengan doktor dan dapatkan nasihat dan rawatan dengan doktor sendiri.